Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada penyelia saya iaitu Madam Dayang Asmah binti Awang Hamdan. Nama saya Muhammad Syafiq bin Indra, nombor matrik saya 75920. Pada hari ini saya akan membentangkan projek tahun akhir 2 saya iaitu bertajuk Kepentingan Penguasaan Kemahiran Insaniah dalam kalangan pelajar Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan di dalam sektor pekerjaan pada masa kini. Bagi bab 1 iaitu pengenalan, kemahiran insaniah ini lebih merujuk kepada pembangunan keterampilan diri, personaliti dan juga kemanusiaan dan mampu menjadikan pelajar lebih berjaya dan cemerlang dari pelbagai aspek pada masa depan. Dan terdapat 7 kemahiran insaniah yang telah digubal oleh Kementerian Pengajian Tinggi iaitu singkatannya KPT, seperti kemahiran berkomunikasi, pemikiran kritis dan menyelesaikan masalah, kerja berpasukan, pembelajaran bertulisan, pengurusan maklumat, keusahawanan, etika dan moral profession dan kepimpinan, di mana digariskan untuk para pelajar menguasainya. Namun, para pelajar terlalu ditekankan untuk mendapatkan grade yang baik semasa di universiti dan tidak dipupuk untuk menyertai program serta aktiviti yang dijalankan di universiti untuk mengasah kemahiran insaniah dalam diri pelajar pada masa kini. Bagi penyataan masalah pula, menurut LAN 2016, kadar pengangguran yang berlaku di Malaysia disumbang lebih dari golongan yang berpendidikan tinggi dan gaduan. Perlulah melengkapkan diri dengan ciri-ciri yang dikehendaki oleh majikan pada masa kini untuk menjadi lebih kompeten. Menurut majikan-majikan 2010, dalam kajian gaji untuk eksekutif, kajian tersebut menunjukkan 68% syarikat meletakkan kemahiran komunikasi iaitu mahir dalam penggunaan bahasa Inggeris, khususnya dalam kualiti utama pemilihan pekerja. Kajian yang saya jalankan ini ingin membincangkan mengenai kepentingan penerapan kemahiran insaniah, mengenal pasti kemahiran insaniah yang dirasakan perlu menurut majikan daripada perspektif pelajar, dan mengenal pasti tahap kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan pada masa kini. Bagi objektif kajian pula, berikut adalah objektif kajian yang ingin dicapai, iaitu pengkaji ingin mengenal pasti kepentingan penerapan kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan pada masa kini. Yang kedua ialah pengkaji ingin mengenal pasti elemen kemahiran insaniah yang dirasakan perlu menurut majikan dari perspektif pelajar untuk memenuhi keperluan industri pekerjaan. Yang ketiga pula ialah ingin mengenal pasti tahap kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan pada masa kini. Seterusnya pula, bagi bab 2 iaitu kajian literatur, teori yang digunakan oleh pengkaji ialah teori kemahiran insaniah iaitu teori pembelajaran. Menurut Brunner 1973, teori kognitif didefinisikan sebagai suatu bentuk pengajaran yang menggalakkan penglibatan pelajar di mana memberi penekanan dalam penyelesaian masalah, pemikiran, celik akal dan juga penemuan baru. Teori konstruktivisme iaitu dipelopori oleh Carl Rogers 1990 hingga 1987, di mana teori ini menekankan kepada pembelajaran secara pengalaman. Dan juga menurut CH 2009, penggunaan teori behaviorisme merangsang manusia untuk bertindak balas sehingga mampu menghasilkan tingkah laku yang boleh diramal, dikawal dan diperhatikan. Tersebut merupakan antara teori-teori yang terdapat dalam teori pembelajaran. Seterusnya, antara kajian lepas yang pengkaji turut kaji mengenai objektif yang berkaitan adalah kepentingan penerapan kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar. Kajian lepas menunjukkan gaduan yang memfokuskan akademik cemerlang tanpa menghiraukan kemahiran yang lain. Pastinya,
sijil akademik mereka sekadar layak dijadikan kertas yang sukar untuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan menurut Fadilah 2011. Selain itu, kepentingan kemahiran insaniah menjadi faktor yang penting dan relevan bagi para pelajar dalam industri pekerjaan, di mana ianya menjadi asas bagi para pelajar untuk membentuk diri mereka menjadi lebih kompetitif di pasaran kerja menurut Fairuza, Muhammad Nazir dan Wahid 2011. Seterusnya, kajian literatur bagi bahagian lain iaitu mengenai permintaan keperluan industri pekerjaan pada masa kini dalam kalangan pelajar. Menurut Atirah Abdul Aziz 2014, majikan pada masa kini lebih cenderung untuk mencari pekerja yang mempunyai integriti tinggi, mempunyai kemahiran komunikasi yang mantap dan bersedia untuk terus bekerja tanpa memberi latihan untuk berkhidmat. Seterusnya, gaduhan pada masa kini sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Antaranya ialah kurang keupayaan pelajar untuk berkomunikasi dengan baik, kekurangan kemahiran dan juga pengalaman kerja menurut Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Seterusnya, bagi topik lain ialah mengenai tahap penguasaan kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar di Malaysia pada masa kini. Menurut Fang 2010, kajian yang dijalankan ke atas pelajar, majoriti para pelajar yang belajar di universiti tidak biasa dengan pendekatan dalaman dan juga lebih banyak menghafal fakta daripada memahaminya dengan lebih mendalam. Kemahiran insaniah ini dapat diperoleh secara formal dan tidak formal. Dan juga menurut Tahir 2010, aktiviti kurikulum merupakan aktiviti yang melibatkan kerjasama pelbagai pihak dan bermatlamatkan penyertaan aktif daripada para pelajar bagi meningkatkan kemahiran insaniah mereka dan juga dapat menambahkan pengetahuan melalui sesi pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, bagi bab 3 pula iaitu metodologi kajian. Bagi metodologi kajian, kajian ini dijalankan secara kuantitatif dan instrumen yang digunakan bagi menjalankan kajian ini adalah borang soal selidik melalui Google Form. Dalam ini, pengkaji memilih pelajar tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sarawak yang telah dijadikan sebagai populasi untuk kajian ini, dan kaedah sampel yang digunakan adalah persempelan secara rawak iaitu seramai 100 orang responden daripada kalangan pelajar. Bahagian A, pengkaji menyentuh bahagian mengenai persetujuan. Bahagian B pula demografik. Bahagian C pula mengenai objektif pertama pengkaji iaitu kepentingan penerapan kemahiran insaniah dalam diri pelajar. Bahagian D pula kemahiran insaniah yang perlu ada menurut majikan daripada perspektif pelajar. Dan bahagian E pula menyentuh mengenai tahap kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar. Soalan bahagian C, D dan E, pengkaji menggunakan skala Likert 5 aras. Seterusnya, bagi teknik penganalisan data pula, pengkaji menggunakan kaedah deskriptif dalam bentuk peratusan, min dan juga sisihan, piawaian dan juga kekerapan bagi menganalisis data yang diperolehi. Seterusnya pula, kita berpindah kepada bab 4 iaitu dapatan kajian. Seperti yang anda lihat di slide, borang soal sidik ini kebanyakannya diisi oleh pelajar lelaki. Pelajar tahun 3, kumpulan pelajar yang memperoleh pangkat 3.50 dan ke atas. Dan pelajar hubungan industri dan perburuhan antara majoriti yang mengisi borang soal selidik pengkaji. Seterusnya pula, ini adalah mean dan standard deviation bagi setiap 10 item dalam bahagian C, iaitu mengenal pasti kepentingan penerapan kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar. Bagi bahagian D pula, ini adalah mean dan standard deviation bagi setiap 10 item dalam bahagian D, iaitu
mengenal pasti kemahiran insaniah yang dirasakan perlu menurut majikan daripada perspektif pelajar. Dan ini adalah mean dan standard deviation bagi bahagian E, iaitu mengenal pasti tahap kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar. Selain itu, untuk bab 5 iaitu perbincangan dan kesimpulan. Bagi ringkasan kajian, setelah analisis kajian diperolehi, jelaslah bahawa setiap pelajar perlu menerapkan kemahiran insaniah di peringkat universiti lagi. Ketiga-tiga objektif kajian telah dipenuhi kerana para pelajar sedar akan kepentingan penerapan kemahiran insaniah, mengetahui ciri-ciri yang diperlukan majikan serta mempunyai kemahiran insaniah yang agak memberangsangkan. Saya akan menerangkan implikasi dan limitasi kajian serta cadangan kajian masa hadapan. Dengan adanya kajian ini, ianya dapat meningkatkan lagi pemahaman terhadap kemahiran generik di dalam dunia pekerjaan, kepentingannya. Antara sumbangan utama kajian ini ialah mengetahui kalangan pelajar universiti di dalam sektor pekerjaan. Limitasi kajian pula. Untuk limitasi kajian, pengkaji sukar untuk mendapatkan responden seramai 100 orang dan pengedaran Google Form atas kalian juga kurang memberangsangkan, kurang mendapatkan sambutan daripada para pelajar. Bagi cadangan kajian masa depan pula, pengkaji berpendapat bahawa pendedahan yang lebih mendalam mengenai kemahiran insaniah haruslah diterapkan dalam kalangan pelajar untuk keperluan pekerjaan di masa akan datang. Seterusnya, ini merupakan rujukan yang digunakan pakai oleh pengkaji untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan kajian yang dijalankan oleh pengkaji. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.